Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-135 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Yang bermaksud, Tuhan berfirman, setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah seterusnya mendedahkan kepada kita bagaimana sikap sebenar Firaun dan juga kaumnya apabila Allah turunkan azab kepada mereka dan apabila mereka meminta agar Nabi Musa AS berdoa kepada Allah dengan harapan azab itu atau bala itu akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuh idza hum yankuthun. Bermaksud, maka apabila kami, yakni Allah, angkatkan azab atau bala daripada mereka pada setiap kali bala itu diturunkan sampai masa yang ditentukan untuk mereka, iaitu masa yang berakhir dengan tenggelamnya mereka, iaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di dalam Laut Merah. Maka sebelum itu, yakni ketika azab demi azab itu berlaku dan ketika mereka meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diangkat azab tersebut, dan mereka berjanji akan beriman kepada baginda dan juga berjanji akan melepaskan atau membebaskan Bani Israel, setiap kali perkara itu berlaku, mereka akan yankuthun, iaitu akan mencabuli perjanjian tersebut. Kalimah yankuthun itu daripada maksud ataupun daripada asal dari segi bahasa ialah perbuatan meleraikan satu gumpalan atau gumpalan-gumpalan bulu yang ditenun untuk ditenun lagi sekali. Maka ia merupakan maksud yang dipinjamkan bagi perkataan an-nakth ini, iaitu ia bermaksud perbuatan mencabuli perjanjian yang sebelum itu telah dimeterai atau telah diikat dengan kemas, dengan sumpah dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ahli tafsir membawakan beberapa asar dalam menjelaskan kaifiyah ataupun bagaimanakah cara azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Di antaranya asar yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari dengan sanadnya daripada Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, apabila Nabi Musa AS mendatangi Fir'aun, lalu berkata kepada Fir'aun, bebaskanlah atau lepaskanlah Bani Israel untuk pergi bersamaku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atas mereka, iaitu ke atas Fir'aun dan pengikutnya, At-Tufan, iaitu berupa air hujan yang sangat lebat ataupun air banjir yang sangat kuat. Lalu mereka merasa takut, ataupun merasa bimbang bahawa ia akan menjadi suatu azab ke atas mereka. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa AS, wahai Musa,
mohonlah, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar diangkat banjir ini ataupun at-tufan ini, lalu kami akan beriman denganmu dan kami akan bebaskan Bani Israel kepadamu. Lalu Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, dan perkara itu pun ataupun permintaan itu pun telah dimakbulkan Allah. Namun mereka tetap tidak beriman dan tetap juga tidak membebaskan Bani Israel untuk pergi bersama-sama Nabi Musa AS. Lalu selepas itu mereka atau merujuk kepada Fir'aun dan juga penduduk-penduduk Mesir atau pengikut-pengikutnya telah dikurniakan kesuburan yang melimpah ruah, tanam-tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Lalu mereka berkata, inilah yang kami harap-harapkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada mereka bala dalam bentuk belalang yang memusnahkan segala yang ditanam oleh mereka, sehingga tidak ada sebarang tanaman pun yang berbaki. Lalu mereka berkata, wahai Musa, doalah atau mintalah untuk kami kepada Tuhanmu agar dihilangkan belalang-belalang ini. Nescaya kami akan beriman denganmu dan akan melepaskan Bani Israel bersamamu. Lalu Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, lalu diangkat azab itu, iaitu belalang-belalang tersebut. Namun apa yang berlaku ialah mereka tetap tidak beriman dengan baginda dan tidak juga membebaskan Bani Israel. Maka setelah hilang belalang-belalang itu, lalu mereka berjaya untuk menanam semula dan dapat menyimpan hasil-hasil tanaman mereka di rumah. Lalu Allah Subhanahu wa taala hantar kepada mereka al-qummal, iaitu kutu yang memusnahkan, yang memakan segala hasil tanaman mereka dan tidak berbaki melainkan sangat sedikit daripada biji-bijian yang mereka tanam yang tinggal kerana musnah dimakan oleh kutu. Lalu mereka berkata, wahai Musa, mintalah, doalah kepada Allah untuk kami agar dihapuskan kutu-kutu tersebut. Nescaya kami akan beriman denganmu dan akan membebaskan Bani Israel. Nabi Musa AS berdoa lagi sekali kepada Allah, lalu diangkat atau dihilangkan kutu-kutu tersebut. Namun mereka masih juga enggan untuk beriman dengan baginda dan enggan untuk membebaskan Bani Israel. Lalu apa yang berlaku setelah itu? Ketika seseorang duduk di sisi Fir'aun, tiba-tiba ia mendengar bunyi katak atau katak yang berbunyi hampir dengannya. Lalu ia berkata kepada Fir'aun, engkau dan kaummu tidak pernah mengalami seperti ini. Lalu Fir'aun berkata, mudah-mudahan ia tidak menjadi seperti itu. Maka apabila tiba waktu petang, seorang lelaki atau lelaki tersebut telah duduk, lalu ia telah dikelilingi oleh katak-katak yang sangat banyak sehingga ke dagunya. Dan apabila ia hendak bercakap, katak itu melompat masuk ke dalam mulutnya. Lalu mereka mengalami kedatangan ataupun telah melihat mereka diserang oleh kumpulan katak-katak yang sangat banyak. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami agar dihindarkan katak-katak ini. Nescaya kami akan beriman denganmu dan membebaskan Bani Israel. Lalu sekali lagi Nabi Musa AS berdoa agar Allah hilangkan katak-katak tersebut. Namun mereka tetap juga tidak beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada mereka darah, lalu menyebabkan mereka tidak dapat minum daripada air sungai dan perigi kerana dipenuhi dengan darah. Mereka mengadu kepada Fir'aun. Lalu mereka berkata, sungguhnya kami telah diturunkan bala dengan darah dan kami tidak dapat atau tidak ada sebarang air untuk diminum. Lalu berkata Fir'aun, lihatlah, sungguhnya Musa telah menyihir kamu. Lalu mereka berkata, daripada mana sihirnya kepada kami? Sedangkan kami tidak mendapati di dalam bekas-bekas kami sesuatu melainkan air, tetapi air itu bercampur dengan darah. Lalu mereka membawakan atau bertemu dengan Nabi Musa dan sekali lagi meminta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dihindarkan atau dihilangkan darah tersebut. Dengan berjanji mereka akan beriman kepada Nabi Musa dan membebaskan Bani Israel. Lalu Nabi Musa berdoa lagi sekali kepada Allah dan terhindarlah darah tersebut. Namun
Firaun dan pengikutnya tetap tidak beriman dan tetap tidak membebaskan Bani Israel kepada baginda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berkata Ibn Kathir, riwayat-riwayat ini telah diriwayatkan atau seumpama ini daripada Ibn Abbas, As-Suddi, Qatadah dan ramai lagi dalam kalangan ulama salaf menceritakan hal yang demikian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita yang mendengar kisah ini mungkin terdetik di hati kita alangkah sabarnya Nabi Musa melayan karenah Firaun dan pengikut-pengikutnya. Betapa sabar Nabi Musa untuk memastikan mereka kembali beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel. Namun setiap kali janji dibuat, setiap kali itulah janji itu dikhianati oleh Firaun dan pengikut-pengikutnya. Maka adakah perkara itu berlaku selama-lamanya? Atau sampai bilakah perkara itu telah berlaku? Mari kita lihat ayat 136 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Yang bermaksud, maka kami pun membalas mereka, lalu kami menenggelamkan mereka di laut dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menceritakan kepada kita pengakhiran yang menyakitkan buat Firaun dan juga pengikutnya disebabkan sikap mereka yang berkali-kali mengkhianati perjanjian mereka dengan Nabi Musa alaihissalam, dan disebabkan sikap mereka yang mendustakan ayat-ayat keterangan dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuklah mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah rakamkan, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Yang bermaksud, maka kami membalas terhadap perbuatan mereka, iaitu kami, yakni Allah, membalas perbuatan mereka tatkala sampainya tempoh yang ditentukan untuk Allah memusnahkan mereka, iaitu kemusnahan dalam bentuk ditenggelamkan di dalam laut. Dan ini disebabkan oleh sikap mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas dan hujah-hujah yang tidak boleh lagi dipertikaikan. Namun mereka lalai daripada semua itu dan mereka tidak memperdulikannya, bahkan tidak langsung memikirkannya, yang pasti akan membawa kepada pengajaran dan pelajaran kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran membawakan kepada kita peristiwa tenggelamnya Firaun dan pengikut-pengikutnya dengan satu bentuk gambaran yang ringkas yang tidak diperjelaskan perinciannya di dalam surah ini seperti mana Allah perincikan dalam surah-surah yang lain. Maka sudah pasti ia adalah sesuai bagi surah ini kerana konteks dalam ayat ini ialah untuk menjelaskan bagaimana Allah membalas semata-mata setelah Allah memberikan tempoh yang sangat panjang untuk Firaun dan pengikut-pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila konteksnya untuk sekadar menjelaskan pembalasan itu, maka tidak perlu untuk dipanjangkan perbahasan dan perinciannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat saksikan dalam surah ini apabila ia lebih memfokuskan kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas terhadap perbuatan kaum yang Allah utuskan para rasul kepada mereka, dan lebih untuk menjelaskan apakah faktor-faktor yang membawa kepada pembalasan itu, kepada azab yang memusnahkan itu. Dan ia bertujuan untuk memasukkan ke dalam jiwa-jiwa manusia rasa takut dan bimbang apabila manusia mengutamakan keduniaan, apabila manusia akhirnya tertipu dengan kesenangan, juga tersesat dengan kesusahan. Dan inilah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu yang telah mendustakan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.